Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tuan-tuan, perempuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian fiqh mazhab Syafi'i kita pada kali ini iaitu tentang tertib keutamaan bagi solat-solat sunat, atau dalam ungkapan yang lain, solat sunat paling afdal mengikut tertib sebagaimana yang disusun oleh alim ulama kita dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, berpandukan kepada hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan setiap daripada salat. Kitab yang akan menjadi rujukan kita pada kali ini dalam siri kajian untuk kali ini iaitu dua kitab. Yang pertama, Matan Al-Yaqut An-Nafis yang ditulis oleh seorang ulama, Al-Allamah Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, wafat tahun 1360 Hijrah. Tidaklah begitu lama beliau dengan kita, yang lebih kurang dalam 80 tahun. Dan yang kedua, syarah, satu kitab yang mensyarahkan Matan Al-Muqaddimah Al-Khadramiyah, kitab yang diberi nama Al-Minhaj Al-Qawim, hasil karya seorang ulama yang tidak asing lagi dalam mazhab Syafi'i, seorang tokoh, seorang imam, iaitu Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang wafat pada tahun 973 Hijrah. Kita akan rujuk dua kitab ini dan penghujungnya insya-Allah saya akan simpulkan insya-Allah. Kitab yang pertama yang kita akan rujuk iaitu Al-Yaqut An-Nafis fi Madhab Ibni Idris, karya Al-Allamah Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Okay. Dalam muka surat, apa yang ingin kita ketahui dari kitab ini dalam muka surat 74, insya-Allah. Di bawah tajuk Salat An-Nafl. Salat An-Nafl. Kita besarkan sikitnya supaya lebih jelas. Okey. Salat An-Nafl. Salatun Nafli. Kita baca terlebih dahulu apa yang hendak disebut oleh Imam Asy-Syatiri kepada kita tentang Salatun Nafli. Kata dia, lughatan, an-naflu lughatan az-ziyadatu. An-naflu dari segi bahasa, kerana salat sunat dipanggil an-nafilah ataupun an-nawafil dalam istilah fiqahnya. Makna an-naflu berasal daripada kata an-naflu iaitu az-ziyadah, tambahan. Wa syar'an, adapun maknanya dari segi syarak, ma talabahu syar'u talaban ghairu jazimin. Sembahyang dipanggil yang dituntut oleh syarak, makna dituntut, disuruh oleh syarak untuk kita melakukannya, namun talaban ghairu jazimin, namun tuntutan itu adalah tuntutan yang ghairu jazimin, tidak wajib, tidak mesti. Makna disuruh, di mana kalau buat dapat pahala, tapi kalau tak buat tidaklah sampai berdosa. Wa nawafilus salati kathiratun. Kata dia, salat-salat tambahan, iaitu yang disebut dengan salat-salat sunat itu, tambahan kepada yang wajib, kathiratun, banyak, kata dia. Minha, di antaranya al-idani. Alif ini bagi tuan-tuan dan puan yang pernah menjumpa syarat dipanggil alif tasniyah. Alif makna dua. Al-idan yakni dua, dan dua salat Aid, salat hari raya, iaitu Aidil Fitri dan juga Aidil Adha. Wal kusufani, al-kusuf salat gerhana. Kusufani, dua salat gerhana matahari dan gerhana bulan. Wal istisqa'u, dan salat minta hujan. Wal witru, dan salat witir. Wal rawatib, dan salat rawatib. Jamak kepada aratibah. Salat sunat rawatib iaitu yang mengiringi salat fardu, sama ada sebelum salat fardu ataupun selepas salat fardu, dipanggil rawatib. Wat tarawih,
salat sunat tarawih dalam bulan Ramadan, wadduha dan juga sembahyang duha, wattahiyyatu dan ai tahiyatul masjid, sembahyang sunat tahiyatul masjid, wasunnatul wudu, sembahyang sunat wudu. Wa tartibu hadhihi fil fadli, dan dipanggil susunan ini dalam kelebihan atau keutamaan, katartibiha fi dzikri, sama seperti susunannya pada sebutan tadi. Jadi dia kata tadi dia sebut tadi ni al-aidan, al-kusufan, al-tisqa, dia susun untuk sebutan. Dia kata dia pada masa yang sama, kata dia susun adalah mengikut tertib. Jadi berdasarkan kepada kenyataan Al-Alamah Asy-Syatri ni, dia kata dia dah susun ni pun ikut tertib keutamaan dah ni disebut, dia kata. Jadi kalau berdasarkan permatan ini, keutamaan solat yang paling utama mengikut tertib ialah dimulai dengan 2 hari raya, solat gerhana, solat istisqa, kemudian tu witir. Ketiga ni, dan 2 hari raya, 2 gerhana dan juga istisqa, minta hujan, merupakan solat-solat sunat yang disyariatkan berjamaah. Jadi si kaedahnya kata ulama, solat-solat sunat yang disyariatkan berjamaah lebih afdal daripada solat-solat sunat yang disyariatkan bersendirian. Kerana solat-solat sunat yang disyariatkan berjamaah itu dia menyerupai sembahyang fardu. Dia sembahyang fardu disyariatkan berjamaah. Diikuti witir. Jadi menunjukkan kepada kita bahawasanya solat sunat yang disyariatkan bersendirian, yang dilakukan bersendirian, maka yang paling afdalnya ialah witir. Witir nombor 1. Diikuti afdal selepasnya selepas witir iaitu rawatib, sembahyang sunat rawatib. Diikuti tarawih. Tarawih. Mungkin kita timbul soalan, bukankah tarawih ini disunatkan berjamaah? Ya, disunatkan berjamaah, tapi dari segi afdal dia berada selepas rawatib, kerana rawatib ini Nabi sentiasa melakukannya. Adapun at-tarawih, Nabi hanya melakukannya, tidak senantiasa melakukannya. Wadduha dan juga sembahyang duha, salat duha. At-tarawih ini walaupun Nabi melakukannya berjamaah, tapi tidaklah senantiasa, di mana hanya beberapa malam saja Nabi melakukan berjamaah, dan yang selebihnya itu dilakukan bersendirian. Jadi sebab itu kata ulama, walaupun tarawih ini dia masuk dalam kategori salat-salat sunat yang disyariatkan berjamaah, tapi dia dari segi keafdalian, dari segi keutamaan, dia berada selepas rawatib. Kemudian diikuti duha, sembahyang duha, kemudian tahiyatul masjid, sunnatul wudu. Begitulah. Ini sebagaimana dalam matan Al-Yaqut An-Nafis. Untuk lebih detail lagi selepas ini, dalam kitab yang kedua selepas ini, kita akan lihat dengan lebih detail, insya-Allah. Okey, selesai kita satu kitab. Kitab yang kedua iaitu Al-Minhaj Al-Qawim Syarh ala Al-Muqaddimah Al-Khadramiyah. Kitab Al-Muqaddimah Al-Khadramiyah ini dihasilkan oleh Syekh Al-Alamah Abdullah bin Abdul Rahman Bafadl Al-Khadrami, kemudian disyarah oleh seorang tokoh yang tidak asing lagi, iaitu Al-Imam Syihabuddin Abil Abbas Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haytami, dalam kitabnya yang diberi nama Al-Minhaj Al-Qawim. Jadi apa yang kita sasarkan berada dalam muka surat 136. 136. Okey. 136. Okey, di sini ya. Faslun fi salatin nafl. Inilah hadza faslu, inilah fasal pada membicarakan sembahyang sunat. Kata matan, matan dulu. Jadi yang kita parti ini sebenarnya dalam matan. Kebetulan matan ini berada dalam Minhajul Qawim.
Cuma sekali-sekala kita akan semak kepada Minhaj Al-Qawi. Jadi kita betulkan sedikitlah. Kalau tadi kita sebut seolah-olah macam kita nak baca syarah. Tapi sebenarnya yang kita akan baca itu adalah matan dalam syarah. Iaitu yang dinamakan Al-Muqaddimah Al-Khadrami. Jadi kata pengarang kitab Al-Muqaddimah Al-Khadrami, afdalus salatil masnunati, salat masnunah yang afdal, yang terbaik, yang paling utama ialah salatul idain. Dua salat hari raya. Dua salat hari raya itu Aidil Fitri dan Aidil Adha. Mana yang paling utama? Aidil Fitri ke Aidil Adha? Menurut mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, salat Aidil Fitri lebih afdal daripada salat Aidil Adha. Kita dapat tengok dalam ni ada menyebutkan dalam ta'liq ke atas Al-Yaqut An-Nafis tadi ni, salat Aidil nombor 5, kata dia salat Aidil Adha, bukan silap, betulkan salat Aidil Adha lebih afdal daripada salat Aidil Fitri. Tadi kita silap sebut tadi tuan-tuan sekalian, betulkan tadi saya tersilap sebut tadi, bukan salat Aidil Fitri, salat Aidil Adha. Salatu Aidil Adha afdalu min salati Aidil Fitri. Salat Aidil Adha lebih utama daripada salat Aidil Fitri, mengikut sebagaimana dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Balik pada matan Al-Muqaddimah Al-Khadramiyah. Afdalus salatil masnunah salatul idaini. Paling utama daripada segala sembahyang sunat ialah salat dua hari raya, Aidil Fitri, Aidil Adha dan juga Aidil Fitri. Salat Aidil Adha lebih afdal daripada Aidil Fitri. Summal kusufi, kemudian diikuti dengan salat al-kusuf, sembahyang gerhana matahari. Summal khusufi, diikuti dengan sembahyang gerhana bulan. Summal istisqa'i, diikuti dengan sembahyang sunat istisqa, iaitu minta hujan. Summal witri, diikuti sembahyang sunat witir. Sembahyang sunat witir. Wa aqallu rak'atun, rakaat paling sedikit satu rakaat. Wa aktsaruhu 11, dan paling banyak 11 rakaat. Jadi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh kita buat witir dengan niat witir, dan melainkan hanya sekadar 11 rakaat saja. Kalau tuan-tuan nak buat lagi, maka dengan sembahyang lainlah, di antaranya sembahyang tahajud ataupun sembahyang mutlak. Bil autar, dengan bilangan ganjil, iaitu 3, paling sikit satu rakaat, paling banyak 11. Bil autar, tapi witir ni bil autar, hendaklah dengan bilangan ganjil, 3, 5, 7 dan 9, dan juga 11, itu paling banyak 11. Waktuhu bainal isya'i wa tulu'il fajri, waktunya, yakni waktu salat witir ialah di antara isya' wa tulu'il fajri, dan juga terbit fajar, yakni subuh. Jadi selagi belum masuk waktu subuh, maka selagi itu waktu salat witir masih ada. Wa ta'khiruhu ba'da salatil lail, dan melewatkannya dengan melakukannya setelah sembahyang malam, au ila akhiril lail, atau melewatkannya hingga hujung malam, idza kana yastayqidhu, jika sekiranya dia ingin bangun salat malam, afdalu, lebih afdal daripada dia melakukannya di awal malam. Wa yajuzu wasluhu, ini masih sembahyang witir lagi ni, wa yajuzu wasluhu, dan harus dilakukan dengan menyambungnya, makna lakukan dengan 3 rakaat sekaligus, 5 rakaat sekaligus, kata dia harus. Bitasyahudin, sama ada dengan 2 tasyahud saja, iaitu di hujung rakaat yang paling hujung, au bitasyahudaini, dan boleh juga dengan 2 tasyahud fil akhirataini,
iaitu pada 2 rakaat yang akhir. Rakaat yang paling hujung juga rakaat sebelum hujung. Tidak harus, melainkan kalau nak buat 2 tasyahud, mesti 2 rakaat yang hujung. Wa idza autara bi thalathin, dan jika dia mengerjakan witir dengan 3 rakaat. Yaqra'u fil ula, disunatkan untuk dia membaca pada rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah suratul A'la, surah Al-A'la, iaitu Sabbihisma rabbikal a'la. Wa fi tsaniyati, pada rakaat yang kedua pula setelah Al-Fatihah sunat dia membaca Al-Kafirun, surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsalisati, dan pada rakaat yang ketiga sunat dia baca Al-Mu'awwizat, Al-Mu'awwizat, iaitu qul wallahu, qul falaq, qul binas. Kemudian kata pengarang kitab kita ini Al-Muqaddimah Al-Khadramiyah lagi, kata dia summa yatlul witra, kemudian mengikuti sembahyang witir pada keutamaannya, pada afdaliannya ialah fil fadilah, summa yatlul witra fil fadilah, kemudian menyusul selepas sembahyang witir pada keutamaan, iaitu rakaatul fajri, 2 rakaat sembahyang sunat sebelum subuh. Al-fajri makna as-subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Summa raka'atani qabla az-zuhri awil jum'ati, kemudian diikuti menyusul selepas itu dari segi keutamaan 2 rakaat sebelum zuhur ataupun 2 rakaat sebelum Jumaat. Wa raka'atani ba'dihima, dan 2 rakaat selepas keduanya, yakni selepas zuhur ataupun selepas Jumaat. Wa raka'atani ba'dal maghrib, diikuti 2 rakaat selepas maghrib. Wa ba'dal isya, dan 2 rakaat selepas isya. Ini 2 rakaat selepas isya. Ya. Summa tarawih, diikuti selepas itu solat tarawih. Solat tarawih. Jadi si keutamaannya sembahyang sunat ni iaitu mula witir. Sembahyang sunat yang disyariatkan bersendirian dimulai dengan witir. Setelah itu rawatib. Dalam rawatib tu yang paling afdal ialah 2 rakaat sebelum subuh, diikuti 2 rakaat sebelum zuhur atau Jumaat. Kemudian 2 rakaat selepas zuhur ataupun selepas Jumaat. Kemudian 2 rakaat selepas maghrib. Lepas itu 2 rakaat selepas isya. Selepas itu barulah munculnya at-tarawih. Wahya li ghairi ahli Madinah. Li ghairi ahli Madinati 20 raka'atan. Dan tarawih ini bagi penduduk yang lain daripada Madinah ialah 20 rakaat. Yusallimu min kulli raka'ataini, di mana dia hendaklah memberi salam setiap 2 rakaat. Setiap 2 rakaat. Kenapa dia sebut 20 rakaat? Tarawih ini 20 rakaat bagi penduduk lain Madinah. Kerana bagi penduduk Madinah, tarawih adalah 36 rakaat. Itu yang menjadi tradisi sejak daripada zaman berzaman. Ada pun tempat-tempat yang lain termasuk di Mekah 20 rakaat. Sebab tu orang dulu tarawih ini tidak ada yang kurang daripada 20 rakaat. Cuma mutakhir ini saja ada pandangan menyatakan 11 rakaat. Bainal isya' wal fajri, dilakukan di antara isya' dan juga subuh. Ini waktu tarawih. Walaupun kebiasaan kita sebaik selepas isya' kita melakukannya, tapi waktu sebenarnya ialah berlanjutan sehingga sebelum subuh masih ada ruang masa untuk melakukan tarawih, sekalipun tak boleh kita lakukan sebaik selepas isya'. Summa duha, kemudian muncul sembahyang duha, salat duha. Okey, kata dia raka'atan ila thamanin. Sembahyang duha ni 2 rakaat hingga 8 rakaat. Yusallimu nadban min kulli raka'ataini. Sunat yusallim, beri salam, sunat beri salam setiap 2 rakaat. Walaupun di sana boleh nak buat 4 rakaat sekaligus pun boleh. Tapi kata dia yang paling baik ialah memberi salam nadban setiap 2 rakaat. Ba'da irtifa'i syamsi, masanya setelah matahari meninggi. Setelah matahari meninggi dengan kadar segala, lebih kurang 16 minit selepas terbit matahari, ila istiwa'i, berterusanlah sehingga selagi matahari belum berada di tengah langit. Itu makna istiwa. Selagi mana matahari belum berada tepat-tepat di tengah langit. Wa ta'khiruha, dan melewatkan duha ila rub'in nahar,
sehingga suku hari afdal paling baik. Maknanya kita lewatkan duha itu, kita melakukannya lebih kurang setelah 3 jam. Setelah 3 jam, lebih kurang dalam pukul 10 hingga pukul 11, itu yang paling baik. Duha yang paling baik yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya dengan nama Salatul Awwabin. Summa raka'atul ihram, kemudian mengikuti dari keutamaan selepas itu, selepas duha itu adalah 2 rakaat sembahyang sunat ihram. Ini bagi orang yang mengerjakan haji dan umrah lah. Wa raka'atul tawaf, dan 2 rakaat tawaf setelah tawaf. Wa raka'atul tahiyyah, dan 2 rakaat tahiyatul masjid. Apabila kita masuki masjid. Summa sunnatul wudu. Kemudian setelah itu muncullah sembahyang wudu. 2 rakaat sembahyang sunat wudu. Wa tahsulu tahiyyatu. Tahiyatul masjid kata dia terhasil bi fardin, dengan sembahyang fardu. Au naflin, ataupun sebarang sembahyang sunat. Huwa raka'atani, iaitu 2 rakaat. Tak boleh kurang 2 rakaat. Kalau 1 rakaat saja sembahyang sunat, tidak dikira tahiyatul masjid. Au aksar, 2 rakaat ataupun lebih. Di sekurang-kurangnya 2 rakaat lah. Lebih tak apa. Nawaha aula, sama ada dia meniatkan tahiyatul masjid ataupun tidak. Maknanya sekalipun dia sembahyang sunat yang lain, terhasil tahiyatul masjid. Sebagai contoh, dia masuk masjid itu waktu duha, dia pun sembahyang sunat 2 rakaat duha, maka sembahyang itu selain daripada duha juga merangkap tahiyatul masjid. Kalau dia masuk itu sembahyang fardu pun sudah dikira tahiyatul masjid. Tatakarraru bitakarduhu, hendaklah berulang tuntutan tahiyatul masjid itu dengan berulang-ulangnya masuk. Jadi kalau dia masuk kemudian dia keluar, bila dia masuk semula ke dalam masjid, maka dituntut sekali lagi melaksanakan tahiyatul masjid. Wa tafutu bil julusi amidan, dan luput tahiyatul masjid dengan dia duduk. Amidan sama ada dengan sengaja, au nasian, ataupun dengan lupa. Wa talal fasli, jika panjang. Panjang dipanggil jarak masa di antara lupa, dengan di antara dia masuk dan lupa itu. Di antara dipanggil dia duduk dengan tempat lupa itu. Tapi kalau dia duduk dengan sengaja, duduk saja, luput tahiyatul masjid. Luput tahiyatul masjid. Tapi kalau dengan sebab terlupa, dia duduk dengan sebab terlupa, masih tak luput, mana boleh lagi dia bangun untuk solat tahiyatul masjid, dan tidak makruh. Dia duduk itu kerana lupa, tapi dengan syarat tidak panjang dipanggil tempoh masa dia duduk itu. Wa yustahabbu ziyadatu raka'atin qabla az-zuhri. Selain daripada itu, disunatkan juga untuk menambah lagi sembahyang sunat pada rawatib tadi, iaitu 2 rakaat sebelum zuhur. Tadi dah 2 dah sebelum zuhur, itu muakkad. Muakkad. Ini yang ghairu muakkad, ditambah lagi 2 rakaat sebelum zuhur. Wa qabla Jumaat, dan juga 2 rakaat sebelum Jumaat. Jadi sebelum zuhur dan sebelum Jumaat ada 4 lah. Yang 2 muakkad dan 2 ghairu muakkad. Wa ba'dahu wa ba'daha. Dan juga selepasnya, selepas zuhur, wa ba'daha dan wa ba'dal Jumaah. Maknanya begitu juga sunat ditambah 2 rakaat lagi selepas zuhur dan juga selepas Jumaat. Wa arba' qabla al-asri, dan sunat juga ditambah 4 rakaat qabla al-asri, sebelum asar. Wa raka'atain qabla maghrib, sunat ditambah 2 rakaat sebelum maghrib. Kalau tadi tidak ada kan, sebab dia tidak muakkad. Tapi kalau boleh sembahyang, itu yang paling baik, ditambah walaupun ghairu muakkad, tapi akan menambahkan pahala kita di akhirat. Wa qabla al-isya, dan 2 rakaat sebelum isya. Wa 'inda safari fi baitihi, dan itu juga sunat mengerjakan sembahyang sunat 'inda safari, ketika hendak musafir. Ketika hendak keluar musafir, fi baitihi, dilakukan di rumah. Wa 'indal qudum fil masjid, dan juga sunat melakukan solat sembahyang 2 rakaat 'indal qudum, ketika dia tiba daripada musafir. Fil masjid, tapi yang terbaik adalah dilakukan di masjid. Selesai solat sunat, sebaik tiba, masuk dalam penempatan kita, singgah di masjid dulu,
sembahyang sunat ketibaan daripada musafir 2 rakaat, setelah itu baru pulang ke rumah. Wa salatul istikharah. Kemudian muncul pula salat istikharah. Salat istikharah. Kemudian al-hajah, salat hajat, wa tasbih, dan juga salat tasbih. Salat tasbih. Wa man fatahu salatu muaqqatatun, barang siapa yang luput daripadanya sembahyang sunat yang berwaktu, sembahyang sunat berwaktu seperti duha, sembahyang rawatib dan sebagainya. Tadi yang disebut waktunya tadi, sunat. Sunat dipanggil qadaha. Sunat dia menggantikannya, mengqadakannya. Jadi jangan ingat kata hanya sembahyang fardu saja. Sembahyang fardu kalau luput wajib diqada. Tapi sembahyang sunat yang berwaktu, sunat kita mengqada. Begitu juga kata ulama, sembahyang sunat yang menjadi kebiasaan kita pun sunat kita qada. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, adalah Nabi SAW apabila dia tertinggal daripada mengerjakan solat malamnya, maka dia akan qada pada siang hari sebanyak 12 rakaat. Wala yuqda ma lahu sababun, namun tidak boleh diqada solat sembahyang sunat yang bersebab, iaitu sembahyang gerhana, sembahyang gerhana matahari, gerhana bulan. Itu semua sembahyang sunat bersebab, tidak sunat diqada. Kalau habis waktu, habislah. Kalau habis waktu, habislah masanya. Contoh dia sebut sini, malahu sababun, yang tak sunat diqada, sembahyang sunat yang bersebab. Dia kata tahiyatul masjid, seperti tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ni adalah sembahyang sunat yang dilakukan dengan sebab masuk masjid. Jadi kalau kita dah duduk, maka tak sunat lagi untuk kita lakukan. Wa kusufun, dan juga wa kusufin, sembahyang sunat gerhana. Wa istisqa, sembahyang sunat istisqa, itu sembahyang sunat dengan sebab minta hujan. Jadi kalau orang dah selesai sembahyang istisqa, kita luput daripada hadir, tidak sunat lagi untuk kita qada, habis-habislah. Tapi kalau sembahyang sunat berwaktu, sebagai contohnya, tuan-tuan dan puan sekalian, kita ambil contoh Rasulullah SAW. Nabi SAW pernah dia melakukan sembahyang sunat selepas asar. Bila ditanya oleh isteri baginda, ya Rasulullah, sembahyang apa yang kamu lakukan lepas asar, sedangkan kamu melarang kami mengerjakan sembahyang solat sunat selepas asar. Lalu Nabi menyatakan, sembahyang aku lakukan itu adalah ganti kepada sembahyang sunat selepas zuhur. Aku ingin melakukannya tapi didatangi oleh tetamu menyebabkan aku tidak dapat melakukannya, maka aku gantikannya selepas asar. Itu menunjukkan bahawasanya sembahyang sunat yang berwaktu sunat untuk kita qada, untuk kita ganti. Jadi tidak menghalang kita untuk dan tetap mendapatkan pahalanya. Wala hasra li naflil mutlaq. Kemudian tidak ada bilangan rakaat yang tertentu bagi sembahyang sunat al-mutlaq. Sembahyang sunat mutlak. Jadi selain daripada sembahyang tadi ni, kalau kita masih ada masa lagi, dan waktu kita berada itu bukan waktu dilarang sembahyang, maka kita boleh pula mengerjakan solat sunat mutlak. Contohnya, kita berada selepas daripada duha. Waktu duha, kita dah selesai sembahyang duha 8 rakaat, tapi kita teringat sembahyang lagi. Maka boleh sembahyang sunat mutlak. Begitu lepas zuhur. Lepas zuhur kita dah sembahyang dah 4 rakaat selepas zuhur, tapi teringat sembahyang lagi. Boleh kita sembahyang sunat mutlak. Macam mana mutlak ni? Mutlak mana bebas. Bebas. Suatu solat yang tidak ada dipanggil, tidak ditakyinkan jenis solat yang tertentu. Jadi kita niat sahaja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah. Sahaja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah. Kemudian ataupun kita sebut umum sahaja aku sembahyang sunat kerana Allah. Selepas itu pulang pada kita lah nak sembahyang 2 rakaat ke 4 rakaat ke, selagi kita tak nak bagi salam, kita teruskan saja berapa banyak rakaat yang kita nak. Demikianlah tuan-tuan sekalian, 2 kitab kita baca. Satu kitab Al-Yaqut An-Nafis Al-Ulama Asy-Syatiri, dan satu lagi kita baca Al-Muqaddimah Al-Khadramiyah. Ini Muqaddimah Al-Khadramiyah, ini kitab dia. Al-Muqaddimah Al-Khadramiyah. Bukan kitab ini Al-Minhaj Al-Qawim ni
kebetulan syarah pada Muqaddimah Al-Khadramiyah, matan ini Muqaddimah Al-Khadramiyah kebetulan adalah Minhaj Al-Qawim. Jadi kita tidak baca Minhaj Al-Qawi, tapi kita baca Al-Muqaddimah Al-Khadramiyah oleh Al-Imam Abdullah Bafadl Al-Khadrami. Imam Abdullah bin Abdul Rahman Al-Khadrami. Ya. Okey, sekarang ni kita buat kesimpulan. Okey. Ana dah tulis kesimpulan untuk tatapan tuan-tuan sekalian, kita besarkan insya-Allah. Kesimpulan, Okey. Tertib sebelum tu kita betulkan dulu kitab kita baca. Bukan Minhaj Al-Qawim, kita baca tadi Al-Muqaddimah Al-Khadramiyah oleh Imam Abdullah Al-Khadrami. Khadrami. Berapa tadi kita tengok semula. Tarikh kewafatan dia 918 Hijrah. 918 Hijrah. Okey. Kesimpulan. Ini kesimpulan. Kita buat kesimpulan insya-Allah. Tertib solat sunat adalah seperti berikut. Berdasarkan kepada kitab kita baca tadi. Yang pertama, solat sunat Aidil Adha. Itu pada ranking yang paling tinggi. Kedua, solat sunat Aidil Fitri. Diikuti solat sunat gerhana matahari, solat gerhana bulan. Yang keempat, yang kelima, solat istisqa. Yang keenam, solat witir. Yang ketujuh, 2 rakaat sebelum subuh. Yang ke-8, 2 rakaat sebelum zuhur atau Jumaat. Yang ke-9, 2 rakaat selepas zuhur atau Jumaat. Yang ke-10, 2 rakaat selepas maghrib. Yang ke-11, 2 rakaat selepas insya'. Yang ke-12, solat tarawih. Yang ke-13, solat duha. Yang ke-14, 2 rakaat ihram. Yang ke-15, 2 rakaat tawaf. Yang ke-16, 2 rakaat tahiyatul masjid. Yang ke-17, sunat wudu. Sunat wudu. Yang ke-18, solat diikuti. Selepas itu adalah solat-solat sunat yang lain lah. Di antaranya ialah tambahan lagi kepada 2 rakaat sebelum zuhur dan Jumaat. Tambahan 2 rakaat selepas zuhur dan Jumaat. 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat sebelum isyak. 2 rakaat sebelum musafir. 2 rakaat ketika tiba dari musafir. 2 rakaat sebelum musafir ni dilakukan di rumah sebelum keluar musafir. 2 rakaat ketika tiba dari musafir ni dilakukan di masjid sebelum pulang ke rumah. 2 rakaat istikharah, 2 rakaat hajat, 4 rakaat tasbih, 4 rakaat tasbih dan solat sunat mutlak. Dan solat sunat mutlak. Sunat mengqadha, solat sunat berwaktu yang luput. Begitu juga solat sunat yang menjadi kebiasaan kita, sunat kita qadha. Disediakan oleh Ustaz Ahmad Adnan Fadil, Ilmu dan Ulama Channel YouTube. Jadi tuan-tuan boleh sentiasa merujuklah pada YouTube. InsyaAllah akan tambah update di masa ke masa perbahasan-perbahasan fiqh dan berkait dengan dalam fiqh mazhab Syafi'i, dan begitu juga ada perbahasan ada kalanya saya lakukan berdasarkan kepada hadis, dan ada di sana pembacaan hadis, pembacaan hadis. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, diberkati majlis kita, dan kita mendoakanlah kesejahteraan kita bersama insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.